dalam keadaan Anwar ambil alih kerajaan, dalam keadaan ekonomi teruk. Jadi nak cepatkan, cepat-cepat segera, nak bantu orang buat program Menu Ramah. Tapi dipersendakan oleh ahli-ahli Parlimen PAS. Yang ini ramah tuan hari ni kan, seronok. Sebab tu tak pelik dia bangang. Bangang, jahil, ego, sombong, semua bapak ni ya. Bapak ni menghina orang buat baik. Bukan Anwar je saudara. Hari ni Anwar kena hina, tak ambil gaji. Kan? Arwah Salin Hayub tu dihina. Menu Ramah. Meninggal kawan tu. Dia meninggal dalam keadaan dia tengah buat kerja. Dia bukan meninggal atas ribu bini dia. Dia bukan meninggal atas depan keluarga anak bini dia, tak. Dia meninggal tengah waktu kerja, tengah bantu pelajar-pelajar kita ni. Macam mana cara nak kurangkan bebanan pelajar kita nak makan. Dan dia meninggal. Tuhan ambil dia. Mungkin bagi Tuhan kata dah manusia benci kat engkau. Engkau nak tolong dia tapi engkau dihina macam tak apalah, kau balik kat aku ambil engkau. Kan? Macam itulah Anwar Ibrahim. Kita bukan tahu umur sekat mana. Kita tahu umur Tuhan bagi pinjam dia tu sejama mana, kita tak tahu. Sekarang ni setara dia masih hidup, orang hina dia macam-macam. Kan? Orang hina dia macam-macam. Yang hina dia tu lah bukan orang jahil. Yang hina dia tu bukan marempit. Yang hina dia tu kan bukannya pelacur-pelacur di jalanan. Yang hina dia tu bukan orang main judi kat kasino. Yang hina dia tu orang duduk masjid siang malam. Orang yang pegang kitab siang malam, berwirid siang malam, berzikir siang malam, sampai dalam lebam dahi ni dia sujud. Orang ini yang kuat menghina ni. Sebab tu saya katakan orang ni lebih bangsat daripada pelacur. Pelacur dia tak kacau, dia tak hina orang. Pelacur ni ada pelanggan, dia tak paksa pun. Mana ada pelacur pergi ketuk rumah kita, oh main-main ni. Kan? Projek dengan aku. Tak ada. Engkau nak cari pasal, kau pergi jumpa dia, kau buatlah. Dia tak cari, dia tak hina orang, dia tak pergi hasut orang. Tapi lebay ni saudara, dia menghasut orang. Itu jahat dia daripada pelacur. Saya nak beritahu. Pelacur dia tak peduli, dia tak campur. Kan? Engkau dah tentu jahat, engkau nak langgan dia, kau langgan lah. Dia tak ada hasut kau. Mana ada pelacur pergi ke masjid, pergi paksa Tok Imam, tak ada. Kan? Tapi Tok Imam tu kalau menggatal, dia pergi pelacur, memang dapatlah. Bukan salah dia, engkau pergi cari dia. Tapi jenis lebay macam ini, dia kacau orang, fitnah orang, hasut pelakon. Ni lebih jahat daripada pelacur, saya kata. Kan? Dapat pula walaun taksub. Walaun taksub dia macam pelakon JSB ni lah. Tu jadi dia. Bila taksub, bini sendiri serah orang, tak apa. Lepas tu berlaku dalam Arkam. Cerai bini kerana nak bagi ke ustaz. Bagi dia jihad. Kan? Bini aku ceraikan sebab apa? Ustaz tu nak menyerahkan bini pada ustaz tu jihad. Bini serah ke ustaz, anak serah ke ustaz. Ustaz pun suka hati dia. Cerai-cerai mana dia nak. Tak nak, paksa. Anak Abu Ya pun kena paksa. Wahal ustaz ni pemuja Abu Ya ni. Kan? Dia penganut, pemuja Abu Ya. Tapi anak Abu Ya, dia dera, dia paksa. Sepatutnya kalau kau dah memuja seorang guru, kan, kau sebagai murid, memuja seorang guru yang kau yakin guru itu benar, sepatutnya keluarga dia, keturunan guru tu kau jaga. Orang tu dah meninggal dah, kau hidup lagi, kau beramanah untuk jaga keluarga dia. Sakit pening keluarga dia, kau kena ambil tahu. Ini anak guru kau. Sakit pening dia ke, tak makan dia ke, kau ambil tahu. Jalan ke amanah, itu guru kau. Anak guru kau. Apa tidak? Meninggal ayah dia, anak dia tu kau jadikan bini. Bila tak nak dia, paksa kahwin. Lepas tu jual nama Abu Ya. Abu Ya suruh kahwin dengan aku ni. Orang tu tak selera tengok kau. Cuba kau tengok dia perempuan tu, anak Abu Ya buat PC, dia kata apa? Dia tak selera, dia kata. Borainya. Gemuk borai, dia kata. Dia pun tak selera. Tapi bagi ustaz ni tak peduli kau selera ke aku ke tidak. Janji aku selera ke kau. Dia kayak gitu. Engkau tak selera aku, apa maksud? Tak peduli aku yang selera kat kau. Tu. Bapak kau suruh, dia kata. Ini masalah taksub, saudara. Itu dah berlaku dalam parti lebay ni. Taksub. Kan? Sepatutnya parti lebay mempertikaikan ustaz-ustaz dia yang berkokok kat luar tu. Termasuk ketua pemuda tu. Yang berkokok dekat luar tu bukan main hebat.
Patutnya penyokong-penyokong tanya dia balik. Ustaz, kenapa Ustaz ni berkokok kat luar hebat sangat, dalam parlimen Ustaz tak mari? Ustaz penting pasal apa? Tanyalah, nak dengar jawapan dia apa. Tanya Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi tu. Berkokok dalam muktamar. Bukan main lagi. Pak Anwar kena letak jawatan. Perdana Menteri tak jawab. Perdana Menteri gagal. Letak jawatan. Perdana Menteri kata, okey, bawa usul. Sampai sekarang tak bawa saudara. Usahakan nak bawa, bercakap pun tak. Tak bercakap pun soal letak jawatan dalam parlimen. Sebab apa saudara? Sebab dia malu. Kalau bawa usul, malu, jatuh kemaluan kali kedua. Kali pertama jatuh dah baru-baru ni. Dan usul meluluskan akta rang undang-undang kewarganegaraan. Kan? Yang menyokong Anwar Ibrahim 200 lebih. Kalau bawa usul, percaya tak percaya Perdana Menteri, lagi malu. Daripada jatuh kemaluan, lebih baik buat bodoh. Dia membangun bucak semalam kat parlimen. Afnan Hamimi. Saya ingatkan dia nak bucak, dia nak baca usul. Kan? Kita ingatkan dia nak bucak, dia baca usul. Saya daripada Al-Star, ahli Parlimen Al-Star, saya ingin mengusulkan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Saya ingatkan macam itu. Rupanya tak ada kena mana, tak sebut pun. Yang dia baca pasal mana janji kerajaan nak buat PTPN. Itu pun tak betul. Masa bila pula kita berjanji nak hapuskan PTPN, yang berjanji nak menghapuskan PTPN tu depan katik tu. Depan kau tu. Si katik tu. Dia yang berjanji. Kalau PAS perintah, kita hapuskan PTPN. Masa tu kita ingat lagi ucapan dia. Dia kata apa? Kalau Barisan Nasional perintah, dia akan teruskan PTPN. Kalau Pakatan Harapan perintah, Pakatan Harapan kata gaji 4,000 ke atas saja yang kena bayar PTPN. Tapi kalau PAS perintah, kita hapuskan terus. Sebab tanggungjawab kerajaan adalah memberikan pendidikan percuma kepada rakyat. Takbir! Kata Balaon. Dia buat tak kerja kerajaan dia tu? Usahakan nak bagi PTPN. Kan? Gaji kau orang pun dia tak naikkan. Bantuan persekolahan pun dia tak naikkan. Tak ambil tahu sekolah kau orang tandas kau terberak pun dia tak ambil tahu. Mana ada apa Walaun? Tapi hari ni berkokok. Ketua Pemuda kata kita janji. Tak ke bodoh? Kan? Itu menunjukkan bahawa dia datang ke parlimen, saudara, dia tak bawa otak. Sepatutnya datang parlimen, buat research dulu. Study dulu sebelum datang parlimen. Kita tahu dah parlimen akan bersidang bulan bila. Kan beberapa bulan lepas ini, banyak masa untuk study. Kalau nak hentam kerajaan pun buka balik. Dulu apa manifesto kerajaan PH? Apa manifesto apa dia janjikan? Masa tu kita hantam. Tak ada, tak buat study. Bila dia kata macam itu, menunjukkan dia tak study. Dia tak tahu pun. Tapi nak jadikan konten TikTok. Walaupun ni akan kutip lah yang tu. Sama lah Ustaz Bin Aman tu. Dia tahu, kan? Dia tahu bahawa perbuatan tidak mengambil gaji itu adalah perbuatan yang mulia. Dia tahu dari segi akhlak Islam. Tak ambil gaji adalah perbuatan yang mulia, tapi buat kerja. Jangan tak ambil gaji, tak buat kerja, tak apa, tak boleh lah. Jangan patut pun tak ambil gaji, tak buat kerja kan. Tapi ambil gaji, tapi melakukan kerja-kerja. Kan? Adalah perbuatan yang mulia. Tuan Bin Aman bukan tak tahu, tapi nak memburukkan. Jadi dia petikai kalau nak makan macam mana. Nabi pun ada pertukan. Saya nak bagi tahu apa yang disebut dalam hadis tentang Nabi 1/5. Ya. 1/5 yang dibenarkan Allah SWT kepada Nabi untuk ambil, bukan untuk Nabi. Ya. Dia memerintah. Ya, apa saja harta yang diperolehi oleh Nabi itu 1/5 untuk dia, bukan untuk dia makan, bukan untuk dia dengan bini dia makan, tetapi 1/5 itu untuk Nabi serahkan kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Jadi tuan Aman kan nak buat cerita tu kena cerita habis. Jangan ingat orang bodoh macam Walaun. Kita pun tahu kisah itu. Dibenarkan oleh Allah SWT kepada Nabi ambil, tapi bukan untuk Nabi. Bukan untuk dia makan. Kita pun tahu Nabi makan banyak mana sangat. Kan? Tapi dia ambil kamu sebagai pemerintah, bagi kepada orang yang perlukan. Sama juga macam sunnah Nabi kahwin. Bila kahwin kan ikut sunnah Nabi. Lebay bila sebut kahwin. 2-3 orang ikut sunnah Nabi kahwin. Nabi kahwin, tengoklah siapa bini dia. Orang yang susah. Ibu tunggal tak ada orang jaga. Kita dia kahwin anak dara, saudara. Kat Kelantan dia bersepah ibu tunggal yang susah. Tapi yang dikahwin siapa dia? Artis. Bekas artis. Model. Anak dara.
Kan? Itu jual nama Nabi. Tak payahlah kau kahwin kerana nafsu. Kan? Jadi adun je pun. Jadi YP pas kawasan je pun. Nikah 2-3 orang. Kan? Anwar tu jadi Perdana Menteri. Seorang je bini dia. Lepas tu kau risau dia makan macam mana. Kau tanya dia guru pasti tu. Kan? Guru pasti tu. Yang daripada darah sampai dah tua dah. Daripada dia bujang sampai dia kahwin. Jadi guru pasti tanya dia. Kau makan apa? Aku bagi kau gaji 4,500 je. Kau makan macam mana? Tanya. Pernah tanya tak? Kau sendiri, anak buah kau sendiri kau tak nak tanya. Tanya dia. Guru pasti tu. Sampai bila kau tu nak pergi sekolah pasti naik motor kap je. Kapcai je. Basikal kapcai. Yang kau pula Welfare. Mercedes. Welfare. Mercedes. Guru pasti kayu basikal. Lepas tu naik kapcai. Kapcai. Lepas tu kau beritahu dia. Kau fisabilillah. Lepas tu petikai Anwar. Tak ambil gaji. Ini bangan lebay. Kita kena cerita selalu saudara. Supaya walaan di bawah ni biar dia otak dia masuk akal sikit. Sesilap guru pasti tu anak adik kau, mak kau, kakak kau. Kau tak fikir ke? Kau tak fikir ke? Macam mana lebay menunggang bapak ni? Macam mana JSB juga menunggang bapak ni bekerja tak ada gaji. Tenaga ambil. Betul fisabilillah. Pemimpin, tengok pemimpin. Tu Nasir tu, CEO JSB. Ubah bang tu, bapak rumah. Kereta mewah. Cawangan kedai sebesar merata dunia. Bini lebih satu. Kan? Ini masalah dia. Ini bukan cara Islam ajar kita. Ya? Islam tidak suruh kita memperbodohkan diri kita, mencagar otak kita kepada pemimpin. Itu ketimbang dia. Dah faham dah macam ketimbang? Kan? Faham dah ketimbang? Dapat ahli parlimen bagi peluang bercakap, merepek. Itu belum dengar Yasin lagi. Nak dengar Yasin berucap ni. Kan baca guna nazilah lagi. Itu jadi pandai. Keluar jadi muda, peruntukan. Itu ya. Untuk diri dia. Dia kan fikir tentang pembangunan rakyat pun. Pernah kita dengar ahli parlimen Kota Baru tu. Kan? Taqiyuddin nak cerita pasal Siti Khadijah dalam parlimen. Pernah dia bangkit tak? Tentang pasal Siti Khadijah untuk rakyat di Kota Baru. Pernah tak dia bangkit parlimen? Tak pernah, saudara. Kan? Walaupun tak pernah bangkit dalam parlimen pun, tapi Anwar bagi peruntukan. Sepatutnya dia kena bangkitkan. Bila dia bangkitkan, Anwar bagi peruntukan. Baru betul. Kan? Engkau bawa suara masalah pasal Siti Khadijah, kemudian Anwar akan bantu. Itu betul. Tapi Anwar tunggu-tunggu tak ada. Tunggu-tunggu tak bangkit. Tapi Anwar kata ada masalah. Tapi ahli parlimen tak bangkitkan. Last sekali Anwar, tak payah tunggu dia bangkit lah, kita pergi tolong. Yang tu. Sebab Anwar jenis macam tu. Kalau Anwar jenis pekakkan telinga, boleh je dia buat. Kan? Bila orang bising, saya tak tahu. Ahli parlimen kau tak nak cerita pun dalam parlimen, tak nak bangkit pun dalam parlimen, mana saya tahu. Anwar boleh jawab macam tu. Tapi bagi dia tidak bertanggungjawab. Pasal dia pergi Kelantan, dia nampak. Dia nampak benda tu dah teruk sangat. Kan? Perlu diperbaiki. Jadi Anwar tak perlu tunggu ahli parlimen. Sebab dia tahu ahli parlimen PAS ni masuk dalam parlimen. Bukan nak cerita masalah rakyat. Cerita nak pelekehkan orang. Kan? Cerita mendalkain orang. Itulah dia. Last sekali Anwar bantu. Walaupun kau tak timbul dalam parlimen pun tak apalah, aku bagi. Kan? Untuk siapa? Untuk orang Melayu juga. Untuk orang Islam ke? Bukan untuk DAP pun. Kan? Untuk Melayu Islam. Pasal Siti Khadijah. Tapi kalau pimpin PAS bercakap kat negeri je, kita dia nak tirikan. Nak tiri apa? 20 juta dah Anwar bagi. Tak jalan pun. Sampai Anwar kena tegur. Dalam ucapan dia dekat pasal Siti Khadijah waktu tu. Dia kata, pam air tu ada masalah sangat bagi pesawah-pesawah di Kelantan. Saya dah luluskan 20 juta. Tapi kenapa tak jalan? Takkanlah Anwar bagi peruntukan, Anwar juga nak kena set generator, Anwar juga nak tolong start generator, nak kena tarik wire, nak kena tarik apa kabel, nak gali lubang, nak masukkan ni. Macam tu senang lah saudara. Dia dah bagi peruntukan, buatlah kerja. Sebab kau tak nak buat sebab apa? Senang kau jadi modal politik kan. Bila ada masalah kau tak boleh selesaikan, nanti bila paling raya kau beritahulah kita tak boleh selesai masalah ni, kita Kelantan ni dah nak tirikan,
kita ni negeri pembangkang, dia nak tinggikan. Tu masalah tak selesai tu. Senang kan. Kalau beres semua, rakyat Kelantan tahulah bahawa selama ni yang menyelesaikan masalah dia itu adalah kerajaan pusat. Jadi lebih baik jangan bagi kredit kepada kerajaan pusat. Itu sebenarnya perangai kau. Itu sebenarnya perangai kau. Kalau dia tak buat lepas ni, tengoklah. Kan? Anwar dah tegur dah. Kalau tak jalan juga lepas ni, tarik balik peruntukan tu bagi negeri lain. Negeri-negeri yang pantas buat kerja. Bagi Pulau Pinang tu, cepat je buat kerja. Tengok Pulau Pinang, lulus je peruntukan, jalan terus. Itu. Negeri DAP. Kan? Kualiti dia bekerja macam mana. Sarawak kau tengok. Kan? Bagi je peruntukan, beres terus. Buat jalan terus. Ya, apa negeri yang ditadbir oleh lebay yang tak tahu nak tadbir, ini masalah dia, lembab. Tapi kalau bagi duit tukar Mercedes, hari ni bagi duit peruntukan tukar Mercedes, besok bagi sampai dah Mercedes. Sekejap je, saudara, proses dia. Tak percaya, cuba test sekali. Anwar bagi peruntukan. Ni peruntukan kepada adun-adun di Kelantan untuk tukar baru. Ni saya bagikan 5 juta. Hari ni yang umum besok bagi sampai dah kata. Kelebat mereka lah. Tapi kalau bab untuk rakyat ni ada macam-macam keren lah. Yang ni tak selesai lah, yang ni tak selesai lah. Kan? Ini peruntukan Siti Khadijah pun Anwar dah bagi tempoh dah. Dia minta PBT berdaerah lapor kat dia. Setakat mana perkembangan. Aku dah bagi 5 juta lebih. 5 juta lebih saudara pasar. Kan? Repair, Anwar kata wiring balik semua dah. Tandas prepare balik. Mana yang bocor-bocor, yang kotor-kotor, yang apa tu buat balik 5 juta. Dan laporan hantar kat saya, kata Anwar Ibrahim. Pasal dia tak nak nanti, jadi macam 20 juta tu. Tak jalan-jalan. 7 juta. 5.5 lebih kan. Dicampur dengan yang sebelum tu dia bagi 3 juta. Mana keseluruhannya 7 juta lah. Betul lah tu. Sebelum tu bagi 3. Lepas tu tanya tak cukup. Kan. Bapak Melayu ni nyamalah kau bagi berapa bilion pun tak cukup jawab dia. Cukup tak ni? Kata Anwar. Tak cukup. Berapa? 4. Ni mana kata okey lah bagi 5. Mana keseluruhannya 7 juta. Kan. Taqiyuddin ada dalam program tu. Kebir. Patutnya dia malu datang mengiring Anwar. Patutnya dia malu lah. Pasal apa? Baru lagi dia ceramah baru ni. Kan? Dekat Kuala Kubu. Kita ada seorang Perdana Menteri. Satu-satunya dalam dunia. Sebuah negara Islam yang mempunyai Perdana Menteri periwat. Mulut Taqiyuddin tu lah cakap. Dalam ceramah. Sikit pun tak ada tapis. Sikit pun tak rasa aib orang. Sikit pun tak nak lindung aib orang. Sikit pun tak ada rasa apa pikiran Anwar, apa pikiran Wan Azizah, apa pemikiran Nur Izzah, apa pemikiran anak-anak dia yang lain, apa rasa perasaan cucu-cucu dia. Sikit pun dia tak pernah timbang kepala otak dia. Sedap mulut siapa nak dapat undi. Supaya rakyat benci kepada Anwar dan bagi undi kat dia. Taqiyuddin lah. Bukan walaupun biasa, bukan Taqiyuddin tu bukan ketua unit amal. Setiausaha Agung, PAS. Ada ajar ditegur tak? Tak ada, saudara. Ada Tuan Ibrahim Teman tegur? Tak ada, saudara. Ada Masyarakat Am dia tegur? Hasin Yassin? Tak ada. Sebab apa? Geng. Tapi kalau perwakilan di bawah tegur pemimpin dia, marah dia. Kan? Walaupun di bawah ni, kalau tegur pemimpin dia, tak boleh. Kan? Macam perwakilan Perlis. Tegur. Sanusi berkaraoke dengan anak dara. Dengan betina mana tengah malam. Dia tegur lah perwakilan. Bukannya Sanusi kena sound, perwakilan yang tegur pula kena sound. Jangan aibkan orang. Dia kata kita ni parti Islam. Dan Islam ni kita tak boleh mendedahkan keaiban orang. Ini cerita pasal Sanusi berkaraoke cakap bagi. Kita mendedahkan keaiban orang. Kalau kena pimpin dia, tak boleh cerita aib. Tapi kalau dia nak hentam Anwar Ibrahim tu, apa yang tak hentam? Tak fikir pula. Pasal apa? Anwar ni pada dia bukan di kalangan orang Islam yang patut dihormati. Tapi bila Anwar sampai bagi peruntukan di Kota Baru dengan muka tak malu, tanpa kulit babi, duduk iring Anwar. Kalau saya malu. Kita hentam dia rapat-rapat, hentam dengan benda-benda kazah macam ini, patutnya bila datang kita malu. Kan? Tapi datang tersengih. Bahkan sonok lah. Lepas tu dia claim besok. Kan? Dia claim lah dengan peniaga pasal Siti Khadijah tu. Dia kata kau dapat ni kau tahu tak? Mu tahu tak? Buana mu dapat 3 juta.
Pihak Mek bagi. Mu tahu tak? Ambo berunding dengan dia lah. Ambo dengan dia kamcing ni lah. Ambo jumpa dia kat parlimen baru ni. Ambo kata, Datuk Seri bagilah pasal Khadijah tu. Ambo beritahu. Ambo dia kamcing. Dia klaim lah. Kan? Ambo tolong mu. Ambo di parlimen kan? Ambo parlimen Kota Baru. Bertanggungjawab Ambo tolong mu. Ambo jumpa Ambo kamcing dengan dia. Habis tu yang mu kata dia kat ceramah tu, itu Ambo gugura je. Lebay saudara, dia boleh je menipu. Kan? Dengan Tuhan dia boleh menipu, dengan walaon apa lagi? Dengan Tuhan dia boleh menipu. Kan? Hudud nyawa kami cakap dengan Tuhan. Kan? Betul kan dia kuasa tak buat? Tak menipu Tuhan nama dia. Perlembagaan KP. Dah sekali bila jadi kajian, sumpah setia mempertahankan perlembagaan. Tak menipu Tuhan nama dia. Kalau dengan Tuhan dia boleh buat macam tu, dengan walaon ni saudara, tak pelik lah. Lebih kelarah. Betul tu. Lebih kelarah. Masuk hari ke berapa dah kat parlimen, tak ada kualiti. Tuan-tuan, dia cerita istilah agama. Rasulullah terima peruntukan. Kerajaan Islam dia panggil khumus. Peruntukan. Satu parlimen harta ya, untuk pemimpin. Dia nak cerita yang tu lah. Menandakan dia tahu lah. Rasulullah terima peruntukan. Tapi dia nak bandingkan Rasulullah terima peruntukan dengan pemimpin manusia lain. Kan? Macam korang lah dapat peruntukan. Ahli parlimen dapat peruntukan. Kan? Tak payahlah nak banding dengan Nabi kalau bapak peruntukan ni. Kan? Dia gunakan memang untuk yang sebenarnya dia sendiri tak pakai pun. Dia sendiri pun kadang pakai baju, ya, jubah bajak jahit. Bajak jahit Nabi. Walaon ni salah-salah je. Sorry lah dia nak pakai bajak jahit saudara. Kan? Pergi parlimen pakai tie complete. Nak banding kita Nabi. Abang kahwin kita Nabi, ikut Nabi. Laju je ikut Nabi bak kahwin. Tapi kalau bak makan tak ikut pula. Nabi makan sikit, perempuan ni kelahap makan. Kan? Lepas tu bila dia kelahap makan, dia nak kata Anwar macam mana Anwar makan? Macam mana Anwar makan? Gaji tak ambil. Macam mana dia boleh hidup? Macam dia tak ada iman. Macam dia tak percaya rezeki Tuhan bagi. Kita nak bagi tahulah pada tuan-tuan. Kalau dia ustaz tak ustaz pun kau kena tahulah tuan-tuan. Ya? Rezeki di tangan Tuhan. Apatah lagi kalau orang tu bekerja dengan jujur dan amanah, ada jalan rezeki bagi dia. Bila tak ambil hak orang, ada Tuhan bagi rezeki tu dia. Lagi banyak dia tolong orang, lagi banyak Tuhan limpahkan rezeki pada dia. Jadi kau jangan pelik lah tuan-tuan. Yang kau tu, yang jadi menteri dulu, makan gaji jadi menteri ahli parlimen, kau makan, apa kau buat? Tu kita tanya. Hari ni bila tak jadi kerajaan, meroyan. Pasal apa? Dah rasa macam tak boleh makan dah. Sampai nak tebuk atap. Rancang nak atur kerajaan. Hari-hari meratib. Nak atur kerajaan. Kenapa? Bila tak jadi kerajaan tak boleh makan. Tuhan tak bagi rezeki kat kau. Memang kau rasa sesak hidup pasal busuk hati. Orang kalau busuk hati ni saudara, duit banyak pun dia rasa tak cukup. Bagilah duit banyak mana pun, tapi kalau hati dia busuk, takkan hidup dia tenang, dia takkan senang, dia rasa tak cukup. Dia macam orang rasuah juga. Orang rasuah ni, ya, banyak manalah, kaya manalah dia. Tapi kalau dia beramal dengan rasuah, dia sentiasa rasa hidup tak cukup. Sebab itu dia tak boleh berhenti rasuah. Sikit pun dia ambil, banyak lagi dia ambil. Sikit pun tak apa. Nak juga ambil. Kan? Lepas tu kadang-kadang ada kaki rasuah ni, ya, bila katalah anggota polis, ya, bukan semua polis lah, ya, anggota polis kaki rasuah ni. Kalau dah biasa makan rasuah, dia tahan mak rempit. Kalau mak rempit kata, bang saya tak ada duit bang, 50 nak settle case. Saya tak ada 50 bang, saya ada RM5 je. RM5 boleh RM5 lah. Ambil juga saudara, dia ambil juga. Walaupun orang tu beritahu ada RM5 je, saya ada RM5 je bang, saya tak ada gaji lagi. RM5 boleh RM5 lah. Sebab apa? Sebab dia dah sebati dengan darah daging dengan rasuah. Jadi inilah kerja Anwar ni, nak buang benda ni supaya jangan jaga ada sebati dalam darah daging kita dengan rasuah. Kalau dah jadi sebati saudara, banyak mana pun dia takkan cukup. Banyak ada sapu, kalau orang tak ada pun dia kan minta juga. Berapa yang dia ada, dia nak juga.
Walaupun RM5, walaupun RM5 lepas gak ada rokok dia kata, lepas gak ada minum, dia nak juga. Bukan saya nak bohong, tanya budak muda. Saya pernah dengar cerita budak muda kata, kan, betul-betul dia poket budak muda tak ada gaji, tak ada gaji. Tak ada gaji lah. Orang bujang, kita pun pernah bujang juga kita tahu. Kita dulu pernah bujang, pernah susah. Kan? Kerja kilang, kerja apa. Kadang duit tinggal RM2 dalam poket nak minum air, nak pergi kerja. Kan, nak tunggu gaji. Kena tahan pula. RM2, RM5 pun dia nak sapu juga. Padahal dia ada gaji lagi besar. Orang ni kerja nak muda je. Dia kilang je. Tapi nak juga. Pasal apa? Pasal dah jadi dah daging. Sebab tu orang politik. Tun ke apa ke. Sakau. Padahal dia kaya dah. Harta dalam negara, luar negara banyak dah. Tapi kenapa dia sakau lagi? Kenapa dia tak nak bayar cukai? Sebab tak cukup. Tu, bini Daim. Kan? Berapa jatuh juta. Diperintah oleh mahkamah. Bayar balik pasal tak bayar cukai. LCDN. Dakwa dia. Maknanya kalau dah itu pun berjuta-juta dia tak bayar, maksudnya kekayaan dia banyak mana. Tapi selama ni dia tak bayar. Kita orang kampung ni dah lah miskin. Cukai tanah bayar, cukai ni bayar, cukai ni bayar. Bayar juga. Miskin-miskin kita pun ada kebun bayar cukai. Ini dia kaya-kaya bertahun tak bayar cukai Selangor. Kan? Tak bayar cukai. Sebab apa? Selamat. Pemimpin mana berani nak siasat dia? Tak ada pemimpin yang berani siasat dia. Sebab tu dia rasa dia bermahaja lela. Ni keluarga Daim ni. Kan? Tak ada pemimpin yang boleh siasat dia. Pasal apa? Dia ada kabel besar. Taikun keliling pinggang dia. Siapa nak usik? Apa ramai lah pun menteri sebelum ni. Ada berani usik dia? Tak berani. Mahathir memang tak usik lah pasal geng dia. Siapa Mahathir? Tak ada siapa yang berani usik. Sebab dia ada taikun besar. Kalau usik aku, siap kan kau? Aku boleh musnahkan ekonomi negara. Sebab aku ada taikun. Toke-toke sama aku. Kalau kacau aku, lingkup ekonomi negara. Takut nak usik. Sebab tu dia terperanjat besar. Bila dia tu, di bawah Anwar Ibrahim, dia kena bawa mahkamah. Sebab tak terfikir kepada otak dia, bahawa di satu hari nanti, dia terpaksa pergi mahkamah, naik kursi roda yang JKM punya tu. Tak terfikir dah. Dia fikir nanti bila dia dalam keadaan mati dia duduk dalam keranda tu dengan pakai kot, pakai tie, mati orang kaya, dia fikir gitu je. Terbayang kat dia kaya kan. Tak terfikir satu hari dia kena pergi mahkamah. Terpaksa menyamar jadi orang susah. Tu yang dia datang mahkamah buat bersusah tu. Bawa kesian sikit. Itu yang Hamzah sebut baru ni. Tak tahulah zalimnya Anwar Ibrahim ni. Orang tua tu dah sakit. Dia kata Tun Daim. Dia tu dah sakit, ada penyakit, tapi nak juga dia mahkamah. Dia nak yang tu. Itu yang Daim nak, supaya ada orang simpati dengan dia. Ada orang mengatakan kerajaan ini zalim sebab dia dah tua, dia dah sakit, tinggal mata sebelah, masih lagi nak didakwa. Ini yang disebut oleh Hamzah. Nak bagi tahu rakyat Anwar ni zalim. Tun Daim tu ada penyakit. Tengok tu jalan tu kursi roda tu. Kursi roda pun kursi roda JKM tu. Kan, bukan kursi roda yang mahal pun, kursi roda biasa tu yang JKM tu. Tentang macam cakap tu. Jalan masuk mahkamah, tolak kat bini dia, tergentak telur dia. Patutnya dia orang kaya bagilah. Engkau harta banyak, berpuluh-puluh harta luar negara. Waktu ini dah nak gunakan untuk laki kau. Sepatutnya keluarga dia tu bagilah. Kursi roda yang macam kurang-kurangnya macam Tun Allah Badawi pakai, tengok Tun Allah Badawi pakai. Barulah betul. Kan? Anak-anak dia jaga Tun Allah Badawi pasal dia bekas pemimpin negara. Dia layak duduk atas kemewahan macam itu. Pasal dia tak ambil duit orang. Tepatlah ni. Setakat ni lah. Dia tak ada kes. Dan dia pernah menteri. Kita pun tak heran kalau naik kursi roda yang jenis sofa tebal kan. Yang canggih punya kursi roda. Memang kelayakan dia. Dia dah tua. Waktu itu dah dia nak nikmati sikit keselesaan. Ini kau kaya raya, Tuhan tarik nikmat. Tuhan tarik nikmat dia. Kaya macam mana pun kau, bila pergi mahkamah, kau naik kursi roda JKM, tergentak telur. Pakai selipar. Mata sebelah. Ya, dulu kau boleh merancang, kau boleh konspirasi sampai Anwar lebam mata sebelah. Kan? Tapi Allah pelihara Anwar. Lebam-lebam mata sebelah pun, dia masih boleh melihat dengan dua biji mata dia.